Orang yang taat ini tidak banyak cakap, patuh betul, dengar, sami'na wa ata'na, dengar dan juga taat. Kita rojoklah kepada para sahabat. Mereka taat dalam keadaan tidak banyak cakap, tidak banyak ulasan. Dengar, taat, tidak banyak tanya. Lihat saja ketika pengharaman arak sampai ke peringkat ketiga. Peringkat pertama masih tak diharamkan lagi, cuma cakap wala taqrabus solah wa antum sukara, jangan kamu beri semayang dan kerana kamu mabuk. Maknanya mabuk tu, minum tu boleh lagi. Kemudian cerita lagi peringkat kedua, arak tu memang dia ada manfaat, tak mudarat, tapi mudarat dia lebih teruk daripada manfaat dia. Peringkat ketiga barulah Allah cakap fajatanibu, naklah kamu jauhi. Ketika itu bila diberitahu kepada para sahabat, sahabat pun sampaikan kepada sahabat yang lain, maka sahabat yang sedang minum tu terus buang daripada cawan dia, terus buang. Yang ada dalam tempayan arak, yang meniaga arak tu banyak tempayan, terisi, dah dibuat proses, terus buang, curah, pecahkan yang pecahkan. Tak ada pun sahabat cakap ni rugi, macam siapa nak ganti, aku dah banyak rugi dah, anggur ni koma ni rugi. Rugilah macam gini tu dia dah buatnya. Oh, sia-sialah kerja aku. Tidak ada sahabat cakap macam gitu. Terus sami'na wa ata'na, taat terus. Tanpa ada macam-macam ulasan, komplain, mengeluh, tidak. Begitulah tuan-tuan orang taat. Tak banyak cakap. Macam kita lah tuan-tuan pergi semai subuh sini kan, jenis kita tuan-tuan yang taat ini, pergi aja, tak ada bising, wah sejuk lah, jauh lah, itu semua kita ketepikan dan kita pegangkan pada prinsip taat itu tanpa banyak cakap. Sebab itulah isteri-isteri yang taat itu dia tak banyak cakap. Saya pernah misalkan, kalau suami cakap balik dia kuliah subuh je, buat air, hausnya, terus dia buat air. Ni bang air. Tak ada, ambil sendiri lah air tu, dah dibuat kan itu dia. Dah putih air tu ada, ambil sendiri tu. Semua nak orang je. Semua, kalau tak ambil tak minum loh. Ambil lah sendiri tu. Tengok tu. Banyak songel kata orang. Isteri kalau taat, macam anak kita kan, anak-anak tuan-tuan, anak kita lah. Cakap anak kita senang lah, masuk anak saya lah senang. Kalau suruh anak kita, gula dah habis, anak kita tu baru balik sekolah, dia pun pergi. Tu anak taat. Kalau anak tak taat, alamak penat ni, suruhlah balung. Ini jenis tak taat. Maknanya kalau anak kita taat, walaupun dia penat, dia lapar, dia letih balik sekolah, kepala dia macam tadi cikgu ajar nak ingat apa gini, tetap dia terus pergi. Tak ada mak cakap. Kalau anak kita macam mak songel, mak ingin nak makan langsat dukula, ambilkan mak sikit, petik sikit. Apa dah lari tak? Mak nak makan, mak petik lah sendiri tu. Lagi teruk. Memang ada anak macam gitu. Padahal kecil-kecil dulu dendak gitu nak aiskrim, mak dah beli, tak ada apa cakap pun. Nak buku sekolah terus bagi duit, ni cari usahakan duit. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang taat tu memang tak banyak. Mesti ada ulasan, ada sungutan, ada macam-macam sungutan, keluhan, macam-macam. Kalau orang taat begitulah. Sifat kita orang Melayu memang suka melawan. Jenis tak taat banyak gitu. Kau cakap, ini arahan gini, pada ngarah aja, dia buat lah gini. Dia tahu kita buat kerja teruk gini, macam gitulah. Tetapi kalau sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, dia takkan macam gitu. Kemudian kalau kita dengar dan taat, dan kita ada memikirkan lagi, adakah ketaatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iaitu kita bahaskan serba sedikit berdasarkan dalilnya. Diterima atau tidak ketaatan kita itu, maka melihatlah kepada kita, ukurlah pada perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radiyallahu anhu ardahu, la tahtammu liqillatil amali. Jangan kamu pentingkan, penting sangat, melihat sangat pada sikitnya amal, kurangnya amal, sikitnya amalnya, sikit gini. Jangan fikir itu, yang pentingkan itu, kata Sayyidina Ali. Wahtammu lil qabul, maka pentingkanlah
diterima. Mana terima ke tidak amalan aku ni? Ketaatan aku diterima ke tidak? Mana kalau amalan tu mana ketaatan lah kita yang buat. Diterima, adakah terima ke tidak? Sembahyang kita terima ke tidak? Zakat kita terima ke tidak? Terima ke tidak? Sedekah kita yang sedikit sebanyak tu diterima ke tidak? Itu kesenali. Penting kan diterima ke tidak? Alam tasma'u qaulallahi ta'ala. Apakah engkau tak dengar firman Allah SWT? Innama taqabbalallahu minal muttaqin. Hanya Allah menerima amalan itu daripada orang bertakwa. Itu kesenali. Maka hak orang Muslim, pendirian dia pada diri dia setelah beramal dan taat, hendaklah merujuk kepada diri dia. Adakah terhimpun, terkumpul sebab-sebab diterima amal itu? Lihat diri sendiri, kalau beramal tak sendiri. Adakah amalan aku ni diterima dengan sebab ini? Adakah termasuk amalan aku ni sebab yang mana amalan diterima? Adakah termasuk sebab amalan ditolak? Rujuk. Kalaulah termasuklah sebab yang diterima, fayahmadullah ta'ala, maka muji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amwaka aminhu taksirun fayastaghfirullah. Ataupun bila tengok ni, lalai cuai, tengok gayanya tak terima ni gayanya. Ada unsur nunjuk, ada unsur nak dinilai, ada unsur nak dipuji, ada unsur nak disebut-sebut. Hancurlah macam gitu. Cuai. Fayastaghfirullah, maka mohonlah keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Penat saja buat amalan gini, apa ni, nak nunjuk-nunjuk, nak itu ini, nak dipuji, nak suruh dipuji, nak dihargai. Lainlah kalau macam sekarang gini dia terpaksa ambil gambar apa gini untuk dokumentasi sebagai bukti dia buat kerja, diarahkan itu lain cerita. Ini yang sendiri punya ni. Wa taufiqu li ta'ati, dan kesepakatan Allah. Taufik daripada Allah, kesepakatan Allah. Mana Allah setuju, Allah redha dengan apa yang kita amal, taat kita. Nikmatun kubra, itu satu nikmat yang besar. Tastaujibu syukran, maka mewajibkan kita untuk bersyukur. Kita rasa alhamdulillah, mudah-mudahan amalan diterima. Kalau diterima disepakati Allah, maka satu nikmat yang besar, walaupun sedikit. Sebab itu dulu pernah saya kata, istasghir ma fa'alta minal ma'rufi walau kana kabiran. Daklah kau anggap kecil. Istasghir ma fa'alta minal ma'rufi walau kana kabiran. Daklah kau anggap kecil apa yang kau buat dari kebaikan tu, walaupun kebaikan yang kau buat tu besar, anggap kecil. Wasta'zim ma ataka minhu walau kana saghiran. Dan taklah engkau anggap besar dan agungkanlah apa yang kebaikan yang datang pada kamu tu, walaupun kecil. Kita kalau buat kebaikan banyak pada orang gini, kita anggap kecil, biarlah itu rezeki dia, Allah tetapkan gitu. Tetapi apa yang datang pada kita kebaikan, orang buat kebaikan pada kita, walaupun sedikit, walaupun kecil, segintir kecil saja, kalau fikir alah ini apa lagi ni, maka kita naklah anggap besar. Kerana pada kita kecil tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam ada satu orang di padang pasir, dia haus dahaga, dia tengok ada perigi tu, jauh air dia ke bawah tu. Dia panjat telaga tu turun ke bawah. Ya, dulu batu bukannya licin macam kita kan, simen apa ni, simen plaster macam dinding kan lawa. Dinding berbatu gitu gini, susun batu gitu pergi bawah. Dia boleh turun, pegang, turun. Dia minum, cedok air pakai tapak tangan dia, mungkin cedok minum. Dah habis. Dia dah jauh ke bawah tu. Dah hilang dahaga dia, syukur naik atas. Tengok ada anjing terjelir lidah. Haus sangat ni. Anjing memang kita mana faham bahasa anjing, tapi terletak anjing tu kita faham, oh anjing ni pun dahaga juga. Allah, siang terjelir lidah. Turun balik dia, ambil air. Ni dahaga juga macam aku tadi tu. Dia nak turun pergi, macam mana anjing ni fikir macam gitu. Turun balik orang lelaki tu ke pergi.
cedok dengan kasut dia. Kasut Arab tu kan dia apa tu, ujung dia tajam tu kan. Ada gitu. Dia mungkin daripada kulit ke apa gitu. Cedok dengan kasut dia. Ya kalau dah pegang sebelah, naik ke atas sebelah tu mana boleh. Dia gigit kasut tu yang berisi air tu pakai gigi dia. Gigi saya daripada turun ni tak kuat rasa ni kalau gigit kasut ni dah goyang ni. Alamat tanggal lah, cabut semua. Yang si orang lelaki ni gigit kasut yang penuh isi air tu pakai gigi dia naik, baru berjalan. Beri anjing tu minum sampai puas. Tuan-tuan, binatang tu kita beri makan, kita beri minum, dah dahaga ke dah lapar. Kita tak tahu apa doa dia, apa kata dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kucing tu kita marah, kita sepak dia, kita balik, kita buang dia kan. Sian kawan tu kita buang. Kadang 2 minggu buang, balik dia. Sian buang kucing ini, sian, kesian dia. Entah apalah cakap dengan Allah, apalah doa dia Allah. Hati-hati tuan-tuan. Binatang ni doa dia kita tak tahu. Sepak dia marah, alah salah kita juga. Ikan atas meja tak ditutup. Dia tengok itu rezeki dia ambil. Dia bukan kira salah, mana fikir binatang. Begitu juga anjing tadi. Entah apalah doa dia kepada orang lelaki tu. Padahal minum itu apalah kalau gitu, susah sikit saya minum. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala balas perbuatan orang lelaki itu. Allah beri dia keampunan, rahmat dan kasih sayang. Masukkan syurga disebabkan beri minum pada anjing tu. Padahal anjing tu kita tahu kalau kita masak Syafi'i itu kan najis mughalazah. Tapi ada masak lain dia kata tidak. Nak makan anjing ahlan wa sahlan. Masak lain tu kan. Kita masak kita Syafi'i je. Tapi tengok, sedikit buat. Tengok Allah terima tak terima. Kalau dah kita balasan tu memang Allah beri kasih sayang, pengampunan, kasih, kita boleh kita agak alam baik kita gini, kita rasa lapang dada nolong orang, senang. Susah orang kita tolong, kita boleh rasa. Mudah-mudahan Allah terima. Maka kita rasa mudah-mudahan Allah terima, maka bersyukur. Satu nikmat yang besar mewajibkan kita bersyukur. Akan tetapi kesempurnaan nikmat ini kembali pada sebab diterima ketaatan kita ini. Jadi alamat diterima ketaatan ini, alamatul qabulil ta'ah. Alamat banyak. Pertama kita dah tahu ikhlasul amali lillah. Kita ikhlas amalan kita kepada Allah. Ikhlas maknanya tak ada rasa apa, buat kerana Allah saja, tak ada rasa apa-apa. Jangan ada rasa perasaan lain daripada fokus pada Allah. Baca kita semayang tu, walaupun semayang tu gitu, kita mengharapkan balasan pahala, mungkin balasan syurga, balasan kebaikan daripada Allah sini. Tetapi kita tetap niat usalli fardhu subhi rakataini, ujung dia lillahi ta'ala. Tak ada dia cakap usalli fardhu subhi rakataini lisawabi, lisawabillah, pahala Allah, tidak. Ataupun usalli fardhu subhi rakataini ma'muman li jannatillah, li jannatillah, wah nak surga Allah, tidak. Tetap kita kena Allah. Kalau Allah beri kebaikan, balasan baik diterima, kita dah tentulah ke situ balasan dia. Kita dah tahu. Maknanya itu tak payah kita cerita, tak payah balasan, kerana Allah itu tugas kita. Sepatutnya kita dah lama hidup ni, dah usia emas, ataupun guru agama, Pak Kiai ke, ustaz-ustaz ke, tak kisah apa kita, ulama besar ke, perkataan ikhlas ni tak ada kita petikaikan lagi. Kita dah tahu ni ikhlas, tak payah cakap lagi. Kalau kita menderma ni, orang yang menerima derma kita pun dia dah tahu benda dia tentu ikhlas. Jangan ditanya, jangan merosakkan amalan orang. Orang beri derma apa ni sebangan pada tahfiz awak ni, sekolah tahfiz awak ni saya pergilah, ada rezeki pergilah. Jangan ditanya, ni ikhlas tak ikhlas ni? Alamat lah. Kan ada orang macam gitu, suka macam gitu. Ikhlas tu urusan Allah. Hadis kursi tu, ikhlas tu rahsia aku, kata Allah. Aku tanamkan, aku letak ke dalam hati hamba-hamba aku siapa yang aku suka, kata Allah. Itu ikhlas. Ikhlas tu rahsia aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Aku letak ke dalam hati hamba aku siapa yang aku suka. Maknanya kalau cakap ikhlas tu rahsia Allah, tak ada siapa yang tahu macam mana rahsia Allah tu, ikhlas tu rahsia Allah. Macam mana pula orang boleh tahu? Ini yang peliknya. Ditanya pula ni ikhlas tak ikhlas. Dia pula boleh ukur ikhlas orang. Pelik orang tu. Dia pula ukur ikhlas orang. Jangan tikaikan, kita tahu itu mesti ikhlas.
Wa ma umiru illa liya'budullah wa mukhlishina lahuddin. Ikhlaskan kerana agama. Sendirilah kita amalkan sendiri. Tanamkan sifat ikhlas. Tak payah dia tanya, tak cakap ni ikhlas aku bagi. Ada orang cakap macam gitu. Engkau ni gini, aku nasihat engkau gini, ni ikhlas aku cakap. Dia pula ikhlas, dia tak ada rasa apa-apa kerana Allah aja beri dah, tak banyak cakap, tak ada banyak urasan, tak ada apa. Itu betul ikhlas. Kosong, tak ada apa. Ikhlas tu kosong kan. Tak ada apa, kosong. Kerana Allah aja. Habis cerita. Nak beri orang ni pesan tanduk ni aku beri kau ni, aku simpan elok ni, aku palut ni, aku baja gini, aku jaga gini ni, aku babi aku jaga malam ni, aku masakan kau ni, penat aku jaga gini. Buat apa sebut? Beri aja ni, aku masihkan pesan tanduk. Dah. Penat kita jaga dia, baja banyak duit apa gini ni, jangan cerita dengan orang. Maknanya kalau ikhlas tu kosong, khalis kosong. Macam orang kata, cik, saya ni minyak, kenapa ni minyak motor ni dah habis cik ni. Habis ni duduk ni, saya nak tuang minyak pun tak ada air, tak ada duit tuang minyaknya. Habis tu tak tahu loh, duduk kejap mikir, duit tak ada. Kita buka tangki tu memang kosong. Kita beli dah beli minyak ni tu. Beli minyak aja. Tolaklah depan tu mungkin ada stesen minyak. Pergilah ni. Ni motor ni RM10 cukup ni. Ambil RM20 ni. Duit kuning ni ambil RM20 ni. Awak nak minum apa ni? Lebih ambil lah. Kita jalan je. Kita tak ada rasa apa-apa. Tak ada pun kita nak tu orang tu cakap terima kasih ke apa tu. Cakap Allah terima kasih je. Ni minyak saya tak ada, tak ada duit, terima kasih banyak lagi ni. Jangan sampai kita nak orang tu cakap macam itu. Terima kasih lah Haji lah nolong ni. Tak ada tolong, tak ada motor saya tak ada minyak, saya minta duit ni mana. Tahu tu betul ni saya menang aja ni. Jangan nak minta urasan pada orang tu, jangan nak suruh orang tu cakap terima kasih, tak ada beri, jalan. Tu bersih, tak ada apa-apa rasa. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha, bila pernah saya beri tuan-tuan, kalau beri pemberian seorang tu cepat dia balik. Supaya jangan orang cakap terima kasih apa gini, buat penghargaan apa gini. Kenapa? Mencacatkan amalan. Kita tanya orang tu ni ikhlas tak ikhlas, mencacatkan amalan orang tu. Hati dia susah hati. Dia cakap kita tak ada apa, dia bagi elok, dia bagi tak ada masalah. Kita ni ikhlas tak ikhlas dah susah. Takkan cakap ikhlas? Mana dia tahu tak ikhlas? Engkau pula nak ukur, mana tahu engkau boleh ukur dia ikhlas. Ni yang pelik orang ni. Patut dah turun, jangan cakap lagi ikhlas apa ni. Tahu agama apa gini nak murid. Jangan cakap ikhlas ni. Kau sini tahu. Tok Imam ke apa, Tok Bilal, apa dah orang macam saya ni nak cakap ini. Asyik cakap ikhlas je ni. Lepas tu benda macam gitu kita dah tahu dah. Yang penting amal kita. Kita penting ke terima tak terima. Sikit, banyak jangan dikira. Tu. Cuba kita bila kita buat tu kita mengharapkan keredaan Allah, pengampunan Allah supaya Allah terima. Bila kita akan niat macam itu supaya dapat menuntut keredaan Allah, mudah-mudahan Allah terima, kita tak akan pertikaikan tu ikhlas. Kerana urusan tu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ikhlas ni lintasan hati yang susah di dalam tu kita tak boleh pertikaikan. Kemudian istisgharul amali wa adamul ujubi bihi. Tanda alamat diterima amalan kita tu antaranya istisgharul amali wa adamul ujubi bihi. Menganggap amalan tu kecil, sedikit dan tidak takjub, tidak bangga dengan amalan tu, apatah lagi tak ada rasa hebat amalan lagi tu, sendiri rasa hati, tak rasa bangga diri dengan amalan tu. Banyak sedikit, walaupun banyak ke sedikit, apatah lagi banyak beri. Jangan ada rasa dalam hati, wah banyak dah aku begini, wah ni. Jangan ada rasa macam gitu. Wah ini amalan aku lebih baik dari semalam lagi gini. Hukum pula dia pula. Tak ada. Memang ada orang macam gitu. Fikir amalan lebih baik dari semalam gini, amalan hari ni lebih baik dari semalam. Jangan fikir tu. Salafus salih tak ada fikir macam gitu. Fikir buat, mudah-mudahan Allah terima. Tak ada sifat ujub, rasa bangga, bangga diri. Ini kadang-kadang tuan-tuan di sekolah tu biasa. Kalau kita belajar untuk ilmu kan, orang asyik tanya je. Apa kau ni asyik tanya je? Apa kau ni asyik tanya je? Itu pun tak faham. Aku ni cikgu cakap senang faham. Ini tak faham apa ini pun. Orang lain faham. Aku cakap senang faham. Itu ujub tu. Bangga diri.
Kan dia belajar macam itu kan. Dah lama ni apa tak faham lagi dah macam itu. Itu tak faham. Aku ni cakap sekali senang faham. Ini dia tak faham. Itu ujub tu. Ada belajar macam itu ada Ada kita kalau belajar ada macam itu. Lepas tu kita kena istighfar banyak. Belajar. Memang kawan kita tu dia memang lembab ketuik. Allah, baca pun terangkak. Sial tengok tak faham tanya. Kita memang risau lah. Asyik tanya je. Engkau asyik tanya je apa tak faham. Teruk sangat kan. Tak payah belajar lagi lah. Nyusah kepala. Mengganggu majlis ilmu tak, biarkanlah. Kerana ilmu itu milik Allah. Allah beri siapa hendak. Kadang ilmu tu tak dihargai. Syekh saya selalu ingat saya. Syekh kami selalu ingatkan. Ambil ilmu cara beradab. Mesti beradab ambil ilmu. Nanti ilmu kamu tidak dihargai. Tu dia. Syekh kami tu Syekh Muhammad Nurin Al-Marbu Al-Banjari. Tuan-tuan kalau dengar dia kata tu. Syekh Muhammad Nurin bin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Duduk Mekah belajar mulai 14 tahun, umur 14 tahun. Kita 14 tahun di sini aja. Di Banjarmasin Indonesia. Penuntut situ kan satu di Mesir Patah di Mesir. Siapa belajar di Mesir tu selalu jumpa dia, temu belajar lepas asar di Masjid Patah. Murid dia banyak je ulama semua ahli hadis gitu. Saya sini aja. Jadilah alhamdulillah. Itu. Dia kata ilmu ambil cara beradab. Tidak, ilmu kamu tidak dihargai. Tonton akan lihat orang yang pandai gini-gini, ilmu banyak, ilmu pandai, tapi orang tak panggil berceramah, orang tak suka ilmu dia, tak apa gini. Ada lah boleh tak kena muhasabah diri tu. Mungkin masa dia ambil ilmu tu tak beradab macam gini tadi, rasa apa ni tak faham lagi, aku kenapa? Ada rasa ujub, belajar. Dalam hati belajar dengar, tapi dalam hatinya kutuk cikgu tu kan. Apa cikgu dengar tak bagus kena. Jangan haraplah tak dihargai. Banyak orang pandai tu tak dapat kerja, nyudahan jadi suri rumah tangga. Padahal belajar pandai tu jadi suri rumah tangga, jadi anak aja. Padahal belajar pandai tu, kenapa begitu? Banyak pepatah tu maknanya ilmu tidak dihargai. Tu bahaya tu, nauzubillah. Maka kita anggap amalan kita kecil dan tak ada sifat bangga diri itu, itulah buah daripada buah-buah ikhlas. Kata Ibnul Qayyim, ketika mana engkau menyaksikan hakikat ketuhanan, hakikat pengabdian kepada Allah, dan kau kenal Allah dan kau kenal diri engkau, maka nyata bagi engkau bahawasanya apa yang sama engkau tu tidak layak bagi Tuhan yang benar. Walaupun kau datang dengan amal seperti amal dua amalan jin dan manusia, kau bawa datang dengan Allah dengan amalan jin dan manusia, kau takut akibat dia, hanya menerima itu dengan kemuliaan Allah, menerima itu dengan kemuliaan Allah, dengan kelebihan dia. Itu dia, kita tak boleh cakap apa-apa. Allah terima itu dengan kelebihan dia, dengan kemurahan dia. Kita cakap apa lagi? Punya banyak amalan kita bawa menghadap Allah Ta'ala, amalan yang diamal oleh manusia dan jin, bukan sikit. Tapi Allah terima pun dengan kemuliaan dia, kemurahan dia dan kelebihan dia. Tak terima dia cakap apa? Kita dah tahu ini, kita kenal Allah, kita kenal diri kita sendiri, kita kenal apa ini ketuhanan, kenal Allah, makrifah, hakikat kenal. Tapi kalau tak terima nak cakap apa lagi? Allah terima dengan kemuliaan dia, kemurahan dia. Walaupun kau kenal Tuhan ini hakikat dia, kau kenal apa macam sekarang kan, tauhid dia hebat, tasawuf hebat, fiqh hebat, tafsir hebat, Allah terima dengan kemurahan Allah saja. Maka ilmu itu milik Allah. Sebagaimana kita masuk surga tu masuk dengan rahmat Allah, dengan amalan tak payah ceritalah. Amalan yang tak ikhlasnya, yang menunjuk subuh pukul 9 pagi, puasa pun fikir nak makan, pergi haji pun supaya orang panggil haji, gini-gini. Macam mana tu? Kalau kita memang lillahi ta'ala, kita takkan sebut-sebut, takkan ada apa-apa macam itu. Kosong, relax aja, tak masalah. Kita buat baik, orang tak balas, orang balas jahat, riak je. Aku buat baik bukannya minta balasan daripada engkau, minta balasan daripada Allah. Kerana Allah, bukan kerana engkau. Jadi hati lapang aja. Macam guru ngajar, murid tak kenal budi, biarkan. Ilmu milik Allah, kita ajar dah. Begitulah. Kita nolong orang penat gini, orang tak hargai, dah biarkan. Bukan kita minta balasan daripada dia, balasan daripada Allah. Itu pun kalau Allah nak balas baik, tak balas baik, terima aja. Janji Allah redha dah lah. Kalau redha, mesti dia beri balas kebaikan. Begitu tuan-tuan, antara ini ada banyak lagi antara
ketaatan kita diterima. Kita taat pun terima. Kadang orang kata taat cincai je. Buat ketaatan cincai. Kena elak kan tu, kena muhasabah diri. Buat ketaatan betul-betul fokus pada Allah. Kalau kita nolong orang, tolong dengan elok-elok. Kalau kita cakap dengan orang, kita cakap elok-elok. Kita didik orang, didik elok-elok. Kita menegur orang, tegur elok-elok. Kerana buat kebaikan tu, buat kebaikan mesti cara baik juga. Jangan buat kebaikan dengan cara tak baik. Tidak, konsep gitu. Buat kebaikan dengan cara baik. Kerana itu kebaikan, mesti dengan cara baik. Kalau kita mengharapkan ketaatan kita kepada Allah Taala, dan mudah-mudahan Allah terima ketaatan kita tu. Hingga di sini tuan-tuan, nanti akan datang mungkin sambung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.